Sudah 3 majelis penerangan saya hadapi. Kebelakangan ini ada sedikit kacau, yaitu di Seremban oleh Perkasa, di Rombau satu NGO baru, dan di Labis pemuda yang naik motosikal membaling batu ke arah penuntun. Semuanya ini berlaku di Negeri Sembilan dan Johor. Kenapa? Itulah kubu terakhir bagi UMNO untuk mereka bertahan. Selepas mereka hilang, Kelantan, Kedah, Pinang, Perak macam hilang lagi lah, Selangor. Maka negeri terakhir yang mereka bertahan sekarang ialah di Melaka, Negeri Sembilan dan Johor. Saya yakin penuh dengan perbuatan mereka di Negeri Sembilan dan Johor sebegitu rupa, UMNO juga akan ghaibul ghuyub di 2 negeri itu. Saya melihat kehadiran orang ramai dalam majelis penerangan di Negeri Sembilan dan Johor baru-baru ini amat menakjubkan. Sebab itulah mereka tidak berlawan dengan ceramah, mereka lawan dengan gangsterism, sehingga berlaku bedagah karena lontaran batu dan sebagainya dalam tempat ceramah. Cuma sebagai orang lama dalam parti, kalaulah pemuda-pemuda PAS Pakatan Rakyat buat macam tu kepada majlis BN, barangkali kena tidok lokap lah semalam doa. Tapi bila pihak UMNO yang buat, pihak lawan kita, tak ada seko pun kena tidok lah lokap. Yang inilah saya harap pihak polis tolong bertindak secara profesional dalam mengendalikan hal urusan orang ramai. Politik sekarang bukan genggaman tahun 60-an. Rakyat sekarang sedang menuntut hak-hak mereka. Sebab itulah dalam parlimen sendiri diakui bahawa tindakan, misalnya melepaskan gas kemedih mata di kawasan hospital dalam peristiwa Persik, diakui dalam parlimen bahawa tindakan itu salah di sudut cara tindakan yang sepatut dibuat. Ini kerana peningkatan fikiran rakyat mesti bertindak secara profesional terhadap satu perkara. Sebab kalau dulu memanglah berkhidmat dengan BN, dianggap BN takkan jatuh. Boleh jadi kalau pilihan raya akhir bulan 11 mungkin bertukar kerajaan di Putrajaya. Dan kita tidak juga mau polis jadi suruhan Pakatan Rakyat. Mereka akan bertindak secara profesional. Dan begitulah juga pegawai-pegawai kerajaan yang lain. Inilah harapan pembaharuan yang akan dibuat. Semoga kita akan menjadi negara yang maju seperti lain-lain negara. Hadirin sekalian, kita lihat di England ketika berlaku rusuhan ini kita tak setuju langsung. Kedai dibakar, kereta dibakar. Ketua polis umum dalam televisyen, buat lagi besok kami akan gunakan gas medih mata. Buat lagi kami akan gunakan pancutan air. Buat lagi kami akan gunakan rubber bullet. Diumum dalam televisyen. Kita tak umum pada. Duduk saja tepi jalan lalu pung tembak. Ini negeri apa macam ini? Benda ni yang tak kenal dari sekalian. Diumumkan dulu dalam televisyen, kita buat juga ini step-step yang akan diambil. Itu hadapi rusuhan. Bagi kita tak setuju langsung apa bentuk rusuhan. Sebab itu kalau ada tunjuk perasaan, membakar tayar, membakar kereta,
merosakkan harta awam, amat kita tidak setuju dilakukan oleh sesiapa. Ini hadirin sekalian, kita harap perubahan yang dikehendaki oleh rakyat, perubahan ke arah yang lebih baik, bukan ke arah yang lebih teruk. Sebelum saya masuk isu yang lain, kutip derma lah dulu. Sebab pilihan raya dah dekat, kerja kebajikan kita kena tingkatkan, kegiatan parti kena tingkatkan. Maka para petugas diminta bertemu dengan setiap mereka yang hadir untuk menerima sumbangan yang banyak malam ni. Saya ingat 15,000 boleh kot, insyaAllah, untuk PAS Kawasan Balik Pulau dan Pakatan Rakyat, menggunakan wang tuan-tuan ini untuk kegiatan parti, kegiatan kebajikan, pentadbiran dan sebagainya, dengan diantaranya sedekah jariah daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Aku tak perlahan Tuhan pakai topi pun dia tu. Saya bagi pihak PAS Kawasan Balik Pulau Dun Bayar PAS mengucapkan terima kasih, jazakallah kasiran, terima kasih banyak di atas sumbangan yang tuan-tuan telah berikan selama ini, yang sedang beri malam ini dan akan beri pada masa yang akan datang. Allah Tuhan saja yang akan memberkati rezeki tuan-tuan puan-puan sekalian dari masa ke semasa. Hadirin yang dihormati sekalian, saya terus berucap dan kutip derma, kutip perlahan dengan laju, goyang sumpit sampai orang beri baru bergerak. Balik sungai laju sampai balik sana sungai. Lagi belakang lagi kaya, sebab kontraktor besar dia tak mari duduk depan, nanti dia tak dapat projek sama daripada kerjaan pusat. Jadi kita pergi sampai belakang sana. Malam ini, besok kerja, jadi kita cuba tamatkan awal sikit lah pada malam ini. Besok saya kerja. Paling lewat pun 11.59. Kalau lebih dah tu, ataupun lebih awal. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, sejak tahun 2008, bila berlaku pilihan raya, BN tewas di 5 negeri, hilang 2/3 majoriti di parlimen, hilang undi popular di Semenanjung. Di Semenanjung Malaysia, iaitu Johor sampai Perlis, undi popular diperolehi oleh Pakatan Rakyat 52%, undi diperolehi oleh BN 46%, 2% undi rosak. Oleh itu, secara purata undi popular BN tertinggal. Mereka diselamatkan oleh undi Sabah dan Sarawak. Kekallah mereka memerintah Malaysia. Parti-parti pembangkang selama ini memang kuat, PAS kuat, tapi berjuang cara keseorangan. Habis kuat boleh memerintah Kelantan, Terengganu, Kelantan, tak keluar daripada sempadan itu. DAP kuat, tak pernah boleh jadi kerajaan. Paling tinggi mereka boleh capai kemenangan hebat, 24 kursi parlimen, dan di Pulau Pinang kekurangan 4 kursi untuk memerintah. Undi popular DAP begitu tinggi, tetapi sokongan kepada mereka di sekitar dalam bandar. Orang-orang Melayu memang takut kepada DAP, terutama bila tengok muka kapal Sing, anak lelaki Ram Sing. Kit Siang digambarkan seorang pemimpin chauvinis Cina, alat Singapura, anti Melayu. Barangkali mukanya pun ada mirip. Maka orang kata ini DAP
kalau dapat kuasa, apa nak jadi pada orang Melayu? Orang Tionghoa pula tak boleh terima langsung PAS. Kalau PAS berkuasa, parti Islam, habis mereka, tak boleh sambut kongsi Pak Choi. Barangkali kena sunat ke semuanya. Fear, ketakutan ini sentiasa ada dan disuburkan setiap waktu menjelang pilihan raya. Oleh itu, apabila orang Tionghoa, orang India tak boleh terima PAS, orang Melayu tak boleh terima DAP, sudah tentulah UMNO BN akan memerintah sampai bila-bila. Di Malaysia senang saja formulanya. Kita multiracial. Melayu Bumi Putra Islam lebih kurang 60%. Bukan Islam 40%. Satu angka yang cukup besar. Kalau satu parti sahaja setakat menjadi pembangkang boleh, tapi nak ambil alih pemerintahan persekutuan tak berupaya, melainkan ada satu miracle, pertolongan Tuhan yang kita tidak tahu. Hadirin sekalian, maka diusahalah mencari titik pertemuan. Dengan ada berbagai perbezaan, siapa kata PAS dan DAP tak ada perbezaan? Tentu ada. Tetapi di mana ada persamaan? Maka titik persamaan itu diterokai, terutama di sudut menentang ISA, menentang rasuah, menentang akta rahsia resmi, akta universiti dan sebagainya. Maka didapati persamaan lebih banyak daripada perbezaan. Kenapa kita tidak bekerja sama hal persamaan ini? Akhirnya hadirin sekalian, rakyat sendiri terdorong ke arah itu. Maka menjelang pilihan raya 2008 berlakulah kerjasama yang kemudiannya kita lihat 5 negeri jatuh ke tangan Pakatan Rakyat. Sekarang rakyat melihat bahawa ada alternatif untuk tukar kerajaan. Sebelum ini tak boleh. Mereka dah nampak BN boleh dikalahkan. Sebelum ini mereka nampak tak boleh. Oleh itu hadirin sekalian, dan kita lihat pula keputusan pelihara kecil menampakkan ada stagnan, ada satu kita kata persamaan keadaan yang berlaku seperti 2008. Ada tempat kita meningkat, ada tempat kita turun. Umumnya Pakatan Rakyat diterima oleh masyarakat. UMNO BN bagaimana nak pulihkan kedudukan mereka supaya rakyat kembali menyokong mereka? Maka mereka tahu bahawa tak boleh lagi guna isu pembangunan seperti tahun 60-an.